Bismillahirrahmanirrahim. Okey, video kali ini kita akan membincangkan contoh-contoh latihan dalam biologi tingkatan 5 bab 11 pewarisan. Okey, so kali ini kita akan membincangkan soalan-soalan daripada topik hukum Mendel yang pertama. So, soalan pertama, kita tengok sini Right, soalan sini, apakah genotip anak dalam generasi F1 filial pertama? Okey, hasil daripada kacukan monohybrid antara B besar dengan B kecil. Okey. Now, kalau kita nampak kat sini, ini kita kenali sebagai genotip. Okey. Genotip yang allele dia sama jenis, ini kita kenali genotip baketulin ataupun kita kenali sebagai homozygot. Okey, so kita ada homozygot dominan. Awak nampak di huruf besar ni kan? Ini kita biasanya kita merujuk kepada trait dominan. So ini B besar ni adalah dominan. Okey, so yang B kecil ni, ini adalah recessive. Okey, so kita tengok, kita cuba buat dalam bentuk gambar rajah pewarisan. Okey, so saya cuba lukis lawa-lawa sikit. Okey, B besar, kacuk dengan B kecil. Yang ni kita kena buat indikator kat tepi. Ini kita merujuk pada genotip. Okay. So, lepas tu kita ingat, dalam hukum Mendel yang pertama, kita ada hukum segregasi. Dalam hukum segregasi ni, hukum ini menyatakan bahawa hanya satu allele yang dapat diwariskan dalam satu gamet. So, maksudnya, gamet yang terhasil daripada meiosis, dalam hukum Mendel pertama, dia kata satu gamet hanya bawa satu allele je. B besar, ni B besar. Ini pun sama. Ini kita panggil dia sebagai hukum segregasi. So, awak tengok kat sini, dalam satu gamet ada satu allele saja. Ini mengikut hukum Mendel pertama yang dikenali sebagai hukum segregasi. Okey, nah, kalau awak nampak kat sini, B besar, sini B besar, ni sama kan? Jadi, ini saya potong je. Ini pasal apa? Ini saya potong je. So, orang kata, okey, apakah nama proses pertemuan atau pertemuan antara gamet dengan gamet? Okey, proses ini kita kenali sebagai persenyawaan. Okey, right. So, persenyawaan. Now, biasa kan yang B besar ni merujuk pada allele dominan. So, kita respect allele dominan, kita letak B besar kat depan, B kecil belakang. So, ini adalah genotip. Okey, so jawapannya apa? Jawapannya semua adalah genotip jenis heterozygot. So maksudnya anak tu filial yang pertama, anak yang akan dihasilkan hasil daripada baketulin dominan dan baketulin resesif, dia akan dapat anak yang semua genotipnya adalah heterozygot. So, 100% adalah heterozygot. So, jawapannya adalah A. Okay, now, kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan kedua. Now, soalan kedua ni, okay, kita baca slow-slow. Dalam tumbuhan, biji berwarna hijau dikawal oleh allele resesif. Okay. Sebatang pokok berwarna hijau dikacukkan dengan sebatang pokok heterozygot berwarna kuning. Okey, so jika cakap kat sini, hijau ni adalah allele resesif. Okey, saya suka sebenarnya adalah trait resesif, sebab trait resesif ni kita ada satu jenis je. Okey, kalau kita kata resesif saja, kita cakap genotip untuk resesif, genotip ada untuk resesif ada satu je. So kalau genotip untuk resesif dalam kes ni, saya katakanlah saya pakai huruf H kecil. Sebab dia resesif, so pakai huruf kecil. Yang ini bila kita kata heterozygot, maksudnya genotipnya terdiri daripada allele yang berbeza. Maksudnya satu huruf besar, satu huruf kecil. So saya buat gambar rajah pewarisan ni Okay. Now hijau ni tadi kita kata adalah resesif. Hijau ni adalah trait resesif. Kalaulah trait resesif, hijau ni kita nampak fizikalnya. So, hijau ni kita kenali sebagai fenotip. Kemudian, hijau ni adalah resesif. Bila resesif, genotipnya adalah
H kecil dan H kecil. Kita darabkan dia. Kita kata dekat sini, sebelah sini fenotipnya adalah kuning. Kuning ni, saya kata dia sebagai dominan, trait dominan. Kenapa dia trait dominan? Sebab trait dominan ada dua jenis. Trait dominan ni dia memerlukan satu jenis allele aja untuk menunjukkan dia punya fenotip. So maksudnya kalau kuning ni dominan, dia ada dua genotip. Sama ada H besar ataupun H kecil, H besar, H kecil. Tapi dalam kes ini, soalan ni kata hetero. So hetero saya buat H besar, H kecil. Okey, dari segi huruf ni sebenarnya bergantung pada awak. Kalau awak nak buat huruf K pun boleh. Kalau awak nak huruf B pun boleh. Tetapi huruf tu mesti sama jenis. Maksudnya awak tak boleh lah huruf, kalau katakanlah fenotip ni kuning, awak pakai huruf K. Katalah hijau, buat huruf H. Tak boleh lah. So awak pakai huruf yang sama, cuma trait dominan pakai huruf besar, trait resesif pakai huruf kecil. Okay. Alright. So kat sini genotip tadi kita ingat hukum yang pertama. Hukum yang pertama kita kata hukum segregasi. Hukum segregasi kata meiosis, satu gamet akan menghasilkan hanya boleh bawa satu allele, satu jenis allele, satu allele. So sini H kecil, sini H kecil. Ini adalah gamet. Gamet ni terhasil melalui proses meiosis. Ini pun sama. H besar, H kecil. Okay. Now, disebabkan dia sama, saya selalu tak nak buangkan saya punya confuse, so saya potong je lah. So, pertemuan antara gamet dan gamet kita kenali sebagai persenyawaan. Alright. So, sini. So, again tau, kita hormat dominan. Okay. So, letak H besar kat depan. H kecil di sini. Okay. Kemudian, this one pula. H kecil. Ini kita kenali sebagai genotip. Okay. Asalkan ada satu je allele besar, allele dominan, ini adalah fenotipnya adalah kuning. So yang ini dua-dua kecil, huruf kecil, ini adalah trait resesif. So ini kita dapat adalah hijau. So, kebarangkaliannya adalah 0.5. Sebelah sini 0.5. Okey. Now, so jawapannya adalah B, Brazil. So, kita teruskan. Now, soalan nombor 3. Rajah 24 menunjukkan segi 4 sama panet digunakan untuk menentukan generasi F1 apabila dua pokok tinggi dikacukkan. Okey, so dua pokok tinggi ni, dalam kes ni dua pokok tinggi ni, dia punya genotip adalah heterozygot. T besar, T kecil. Sebab, nampak tak? T besar, T kecil. Tetapi dari segi fenotip ini adalah tinggi. Ini pun sama. Okey, ini adalah fenotipnya adalah tinggi. Tetapi genotipnya adalah jenis heterozygot. Sebab dia ada satu allele dominan, satu allele resesif. So, hasil daripada itu, kita tengok dekat sini, tinggi adalah dominan. So, asalkan ada satu huruf besar, ini adalah tinggi. This one also adalah tinggi. Yang ini juga tinggi. Jika kita nampak dua-dua huruf kecil yang ini adalah rendah. So, dari segi nisbah dia tinggi adalah 3, rendah adalah 1. Dari segi peratus, sini adalah 75%, sini adalah 25%. So, dia tanya mana? Dia tanya rendah. So, jawapannya adalah 25%. Alright. So kita tengok kat sini. Ini sama macam latihan kat atas. Awak, kalau saya kan, kalau awak dah banyak buat latihan, awak boleh perasan. Kalaulah mula kita tengok soalan ni tau. Oh, dia tak ada soalan. Tapi awak boleh nampak daripada sini, awak nampak hitam ni mesti dominan. Ini hitam mesti dominan. Kenapa hitam dominan? Sebab dia banyak kan. So, dominan ni salah satu indikator. Kalau bilangannya lebih banyak, itu adalah dominan. Kalau jumlah atau bilangannya sedikit, itu adalah resesif. So, hitam adalah dominan. Putih ada satu kan. So, putih adalah resesif. Again, kalau kita nampak putih ni adalah, ni saya panggil dia sebagai trait
trait dominan dan trait resesif. Kalau lah you guys nampak, asalkan dia resesif, saya pakai huruf B Yang ni saya tentukan sendiri. Katakanlah kalau B besar, allele dia saya nak pakai adalah B, black. Kalau putih, kan, sebab saya pilih huruf B kan. So bawah ni saya letak B kecil. Resesif ni paling mudah tau. Resesif ni ada satu jenis genotip. So resesif ni adalah B kecil. Yang dominan hitam ni, yang tricky. So awak nak kena tahu sama ada dia punya genotip B besar ataupun B besar, B kecil. Tapi dalam kes ini saya cakap ini. Saya tak rasa this one, saya tak rasa homozygote. Kenapa saya tak rasa homozygote? Sebab saya bagi awak satu contoh Katakanlah genotip B besar kahwin dengan fenotip resesif B kecil. Kemudian hukum segregasi kan, satu gamet satu allele kan. So kita akan dapat ini kan gamet. So B besar. This one adalah B kecil. Disebabkan sama, saya potong satu, saya buang satu. So persenyawaan akan menghasilkan semua anak tu adalah hitam. Dengan dia punya genotip adalah heterozygote. So jawapannya untuk saya, this one mestilah B besar, B kecil, B besar, B kecil. Sebab jawapannya adalah seperti ni. Ni tadi, tu dah. Okey. So ini, sebab kalaulah katakanlah yang saya buat macam ni kan, saya buat lagi sekali tau. Ni B besar. Saya buat schematic diagram untuk awak. B besar kahwin dengan heterozygote juga. Kita ada dua jenis gamet. B besar, B kecil. B besar, B kecil. Ini genotip. Okey, ini adalah dia punya meiosis. Okey, ini adalah dia punya gamet. Okey, so persenyawaan sini ada B besar. Sini adalah B besar, B kecil. Sini hormat yang besar, letak B besar kat depan. Ini adalah B kecil. Sama tak? Yang ini kita akan dapat, ini semua hitam. So 3 nisbah 1. So yang ini saya tahu ni mesti B kecil. Alright, so R ni, S dengan T, genotipnya sama ada B besar atau B besar, B kecil. So soalan dia tanya rabbit P. So rabbit P genotipnya adalah B besar, B kecil. Okey, apakah warna? So daripada sini warnanya fenotip adalah luaran. So luarannya adalah hitam. So inilah jawapannya. Okey, so kita teruskan. Sama. Okey, so dia kata daripada R. Okey, daripada R ni sebenarnya ini dia punya skema jawapan ada dua. Okey, sama ada awak nak guna R tu pakai homozygote ataupun heterozygote. So it's up to you. So R ni sebenarnya ada dua jawapan. Okey, so kat sini saya nak pilih siapa Saya pilih yang senang lah. Saya ambil B besar. Okey, yang sini adalah B kecil. Okey, so induk dia saya ambil kat sini. B besar. Sini adalah B kecil. So gamet. So B besar. Sini adalah B kecil. Okey, so offspring ini sebab sama, so saya potong je. So anak dia semua adalah, dia akan jadi B besar, B kecil. So apakah kebarangkalian nak dapat anak berbulu hitam? Kebarangkaliannya adalah 100%. Ini bergantung kepada genotip. Kalau awak buat genotipnya adalah B besar, B kecil, jawapan dia akan jadi lain pula. Heterozygote. So kalau awak buat genotip jenis heterozygote, okey, B besar, B kecil. Okey, so gamet awak ada dua jenis, B besar, B kecil. Okey, so jawapannya anak tu kebarangkalian dah lain. So kita ada B besar, B kecil dan B kecil. So B kecil ni, ini adalah genotipnya adalah putih. Fenotipnya adalah putih. This one fenotipnya adalah hitam.
So jawapannya kalau macam ini, dia boleh jadi 50% hitam dan 50% putih. Hitam, sini adalah putih. Okey, ini adalah soalan esei. Okey, yang dikira 6 markah. So, saya suka soalan ni sebab awak tak payah menggunakan ayat panjang. Awak hanya perlu menggunakan ini, gambar rajah berskema. What do we call this diagram? Lukiskan rajah genetik. So awak nampak tak perkataan homo. Kalau homo, maksudnya ni dia dah tentukan allele. So B besar, B besar. Resesif ni senang. Resesif ni dia memang ada satu je genotip. B kecil, B kecil. So dia kata gambar rajah. Bila soalan tu macam esei, awak kena gambar rajah awak kena, kita kata gambar rajah berfungsi. Dia mesti ada indikator kat tepi. So contohnya macam ni. Okay, awak buat sini adalah mula hitam. Katakanlah sini tulis fenotip. Fenotip. Sini adalah hitam. Kacuk dengan putih. Kemudian genotipnya adalah, dia cakap sini homo kan. So homo kat sini adalah B besar, B besar. Sama dengan sini B kecil, B kecil. So meiosis, dia akan menghasilkan gametes. So sini ada B besar, B besar. Sini adalah B kecil, B kecil. Disebabkan ia adalah sama, awak potong sini. So persenyawaan antara pertemuan antara gamet, kita kenali dia sebagai persenyawaan. So kita akan dapat anak yang terhasil adalah B besar, B kecil. Tulis kat sini, ini kita panggil sebagai genotip. So apakah fenotipnya? Fenotipnya adalah semua adalah hitam. So soalan tanya peratus kan? So jawapan awak 100% anak, 100% anak adalah hitam. Alright. So macam ni je awak boleh dapat 6 markah. So macam mana you guys boleh dapat markah? You guys boleh dapat markah macam ni. Tapi ini mesti ada, this one. Ni wajib. Kalau tak ada, awak akan hilang banyak markah. Okay, so kalau macam ni, 1 markah, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okay, so 6/6. Alright. Okay, ini pun sama. Ini tadi sama kan dengan soalan atas. Okay, kalau yang ni, lain sikit. Okay, kalau lah saya teka tau. Kalau yang ni, dia dah bagi homo. So, kalau dia kata homozygote, so of course lah saya pakai huruf B lah. B besar, B besar. Ni B kecil, B kecil. So, anak dia akan dapat semua apa? Ni B besar, B kecil. B besar, B kecil. B besar, B kecil. B besar, B kecil. So, kenapa? Kerana anak tikus mempunyai genotip heterozygote. Okey, hetero. Kalau rajin tu hetero. Zygote, awak tulislah kat sini. B besar, B kecil. Okey, ni baru 1 markah. Okey, so katakanlah ciri dominan, trait dominan. Saya minta maaf, saya cuba tulis cantik. Ini paling cantik. Okey, hanya memerlukan 1 allele dominan, iaitu B, untuk menunjukkan ciri, menunjukkan traitnya, iaitu hitam. Alright. So itu sahaja untuk contoh-contoh soalan monohybrid. Saya minta maaf atas segala salah dan silap.